Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Jadi pelajar-pelajar sekian, pada hari ini, hari Khamis ya, kita akan melihat sekejap iaitu pembelajaran darjah 5 sambungan had minum arak ni, iaitu batasan yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang minum arak. Pada hari itu kita sudah sampai sini ya. Okey, iaitu tajuk minum arak ni. Kalau saya tak silap lah sampai sini. Jadi untuk itu saya mintalah pelajar-pelajar supaya menyiapkan keseluruh latihan daripada buku aktiviti itu, daripada muka surat 1. Semaklah satu-satu. Buka selai-selai. Kalau tak ada jawab, tak ada berjawapan, jawablah. Sampailah tajuk iaitu minum arak itu. Ya. Kadang-kadang yang hantar tu dijawab minum arak ya. Sebelumnya tu pun kosong, banyak kosong. Khusus untuk jenayat saja, hari Khamis depan saya minta hantarkan kepada saya. Okey. Ini semua ni tanggungjawab. Tanggungjawab tu iaitu amanah. Amanah itu iaitu tugasan. Orang yang tidak menjalankan amanah itu dikira orang yang munafik. Bahaya tu. Kan kita dah belajar, kalau ingatlah dalam pembelajaran, tanda-tanda munafik itu 3 kan. Iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza utumina khana. Jika bercakap dia bohong, jika dia berjanji dia mungkir, jika dia diberi amanah dia khianat. Macam mana pelajar-pelajar sekian? Jangan kita mengkhianati apakah tugasan kita. Tugasan kita apa? Sebagai pelajar, belajarlah. Kita tak buat, maka kita sudah mengkhianati kita punya tugas. Itu bahaya di situ. Kenapa saya tekankan supaya pelajar-pelajar supaya bertanggungjawab? Yang pertama sekali, Allah Ta'ala kurniakan kita ni ilmu, bukan saya. Ya, yang bagi pandai apa semua tu Allah Ta'ala. Yang dinilai itu iaitu tanggungjawab kita. Dia belajar, dia pun pandai. Yang bagi pandai Allah Ta'ala. Tapi dia buat tak sesuatu yang disuruh oleh cikgu-cikgu? Itu namanya amanah ataupun tugasan ataupun tanggungjawab. Bila tak bertanggungjawab maka kita sudah tidak menjadi seorang Muslim yang baik. Maka kita menjadi Muslim yang munafik. Itu yang bahaya tu. Tugasan kena buat, cuba buat. Jangan kita cari alasan untuk tak buat. Cari alasan untuk buat. Saya tak perlulah nak bercakap lagi banyak tentang pembelajaran. Banyaklah saya rasa saya record dan saya ajar. Kalau tertinggal pun boleh rujuk dalam saya punya channel tu. Boleh tengok lah yang lepas-lepas tu. Tertinggal banyak contohnya, boleh tengok yang lepas-lepas. Ni saya bercakap ni. Kenapa saya bercakap? Sebab kalau dalam kelas pun saya selalu mengingatkan pelajar-pelajar sekalian macam mana sekian. Tapi kita tak berjumpa. Oleh kerana tak berjumpa, dia tak nak buka video apa semua. Dia biarlah. Itu yang jadi masalah tu. Ustaz, anak saya bagus Ustaz. Ya, saya tahu semua bagus. Tapi kita nak yang bertanggungjawab. Ya. Ini kena latihan dari kecil. Hendaklah dilatih supaya bertanggungjawab. Sehingga dewasa nanti supaya menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, agama dan juga bangsa negara. Tu. Okey? Saya harap segala pembukaan pembelajaran hari ini dapat memberi kesan kepada pelajar supaya bertindak. Jangan nak tunggu, relax, makan toge. Tak mau. Okey, hari ini kita nak lihatlah bahawa sekali sabitan hukum had, hukuman itu disaksikan oleh 2 orang saksi lelaki atau pengakuan diri sendiri. Ini kita nak sabitkan, iaitu nak jatuhkan, nak hukumkan hudud, iaitu sebat 80 kali. Sebat 80 kali, minta maaf. Sebat 40 kali ataupun 20 kali hamba. 40 kali yang merdeka, 20 kali hamba, 80 kali itu jadi ta'zir. Iaitu mesti disaksikan 2 orang lelaki ataupun dia mengaku, ya saya minum arak. Kalau tak nampak siapa minum, tak boleh. Mesti lelaki saja. Perempuan tak boleh. Perempuan ini Allah Ta'ala letak tepi ya. Tanggungjawab ini iaitu hanya lelaki saja. Walaupun 20 orang pun dia tak boleh juga. Okey, tanggungjawab yang menjadi penyaksian ini hanyalah lelaki. Baik, sambung. Tidak sabit had satu jika keterangan saksi hanya sekadar daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Ini tak boleh, perempuan tak boleh terima. Ya.
Dalam penyaksian perempuan tak dapat diterima. Nikah pun sama juga, perempuan tak boleh jadi saksi. 2, hanya seorang lelaki dengan 2 orang perempuan. 3, 2 orang saksi perempuan atau lebih. Lebih di sini dia nak letak 100 ke 200 pun tak boleh juga. Baik, letak sebelah. Lihat sebelah. Minum arak kerana dahaga adalah haram. Arak itu tidak menghilangkan dahaga, malah menurut pakar perubatan, sifat semula jadi arak yang panas dan mengeringkan kerongkong akan menambahkan dahaga peminumnya. Ini arak ini sebenarnya bukan nak hilangkan dahaga. Kenapa orang minum arak? Kerana ketagihan arak, ya. Dia bukan sebab haus. Haus ni minum air kosong je. Baik, di bawah. Syarat peminum arak yang dikenakan hukuman. Yang pertama, dia mesti berakal, dia mesti baligh, mesti Muslim. Orang bukan Islam minum arak, lantak dia lah, ya. Melakukan dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa. Yang kelima, bukan terpaksa meminumnya seperti dengan sebab tercekik untuk menghilangkan benda yang tersangkut di tekak atau sebagainya. Ini kalau dah terpaksa, benda yang haram ini selalu Allah Ta'ala lepaskan. Babi pun boleh makan sekiranya terpaksa. Arak pun boleh minum sekiranya terpaksa. Tapi rasuah tak boleh diambil dalam keadaan macam mana sekalipun, ya. Babi boleh makan kalau darurat. Tercekik boleh minum arak. Okey. 6. Tahu bahawa yang diminum itu memabukkan. Tahu yang diminum itu adalah arak. 7. Tahu bahawa yang minum itu, arak itu adalah haram. Ini syarat-syarat dikenakan hukuman. Kalau orang bukan Islam ni minum arak, tak kena. Dia kata tak adil lagi ni, orang Islam kena sebat, orang bukan Islam minum arak tak sebat. Itulah namanya adil. Adil ini maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Zina lain, arak lain, ya. Zina kalau di dalam negara Islam, orang itu tengok lihat kafirnya, kafir harbi ataupun kafir zimmi. Kalau kafir zimmi, dia dikenakan hukuman hudud, Kafir harbi pun kena juga, dikena hukuman bunuh terus. Baik, okey, syarat peminum arak yang dikenakan hukuman. Diulang balik semula di atas. Akal, berakal, baligh, Muslim, kehendak sendiri, tahu arak itu adalah air arak, tahu hukum. Okey, ya. Yang seterusnya, penghujung pembelajaran. Pelaksanaan hukuman hudud tak boleh dilakukan had semasa peminum itu mabuk, kerana tujuan had adalah untuk menakutkan dan mencegah. Sebenarnya nak menjaga dan juga mengajar bagi orang yang meminum arak ini. Kalau tengah mabuk disebat, mana dia perasan, tiba-tiba bangun-bangun sudah sakit belakangnya, sudah disebat. Siapa pula yang menyebatnya? Yang menyebatnya adalah kerajaan, bukan kita sebat. Nampak anak minum arak, kita sebat anak kita? Jawapannya tidak boleh. Seterusnya, kesan buruk minum arak. Ini tambahanlah info. 1, merosakkan fungsi akal dan daya berfikir. Orang yang minum arak ni jadikan otak dia lambat berfikir, sebenarnya. Itu yang dia macam khayal. 2, menjejaskan kehidupan manusia, keluarga dan masyarakat. Apa jadi kalau minum arak ni? Dia mabuk lalu dia buat keputusan yang tidak munasabah, menyebabkan dia menjejaskan kehidupan dia sebagai seorang manusia. Kehidupan dia seperti binatang. Binatang pun tak macam tu. 3, menjatuhkan maruah dan harga diri. 4, terjebak dalam melakukan maksiat yang boleh membawa kepada kemudaratan dan maksiat yang lain. Ini, kalau orang yang minum arak itu, maka dia terdedah dengan maksiat. Contohnya zina. Orang yang dah minum arak, dia dah tak fikir apa dah. Dia buat je zina. 5, hilang jati diri dan matlamat hidup. 6, lupa kepada Allah segala tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. 7, tunduk kepada hasutan syaitan. 8, menjejaskan kesihatan diri. Ini adalah kesan buruk minum arak. Jadi pelajar-pelajar, apa yang saya ingatkan hari ini, iaitu saya minta pelajar buat buku aktiviti sehingga tajuk minum arak ni. Jangan buat tak kisah je apa yang saya suruh. Jadi buat dan hantarkan pada hari Khamis depan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.